Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika shalihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, sekarang baca surah Taha. Minta ramai-ramai buka kamera dan juga buka mic, baca surah Taha sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, saya engkau menanggung kecuali sebagai peringatan bagi orang yaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas aras. Okey, semua nampak tak Ustaz punya slide? Nampak tak? Ustaz punya ni. Okey, nampak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, yang baru masuk sila boleh baca doa masing-masing. Okey, yang dah baca doa, fokus depan kita nak belajar tajuk baru hari ni. Okey. Awak tengoklah tajuk apa kita belajar ini, iaitu tajuk dia berpemulawan ke atas keluarga Bani Hashim. Tapi sebelum tu tapi sebelum tu Ustaz nak cerita pasal syurga dulu. Cuba kau tengok pulau tu ada dinosaur atas pulau tu kan, betul tak? Nanti kat syurga lagi cantik. Awak akan dapat jumpa banyak-banyak pulau. Mungkin pulau tu terapung, ada air terjun, macam-macam lah. Sedap ni pergi kat pulau ni. Sebab kat pulau ni air dia bersih. Kat syurga nanti awak boleh minta macam-macam. Ya Allah, jadikanlah pulau ni terapung macam cerita Avatar. Pulau pun boleh jadi terapung. Allah Maha Kuasa, dia boleh buat semua benda. Nak kata awak minta doa, ya Allah hidupkan dinosaur kembali, hidup dinosaur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak bagi tahunya Allah ni Maha berkuasa buat atas setiap sesuatu. Awak minta apa saja, bila awak di syurga awak boleh minta apa saja, Allah akan makbulkan. Katakanlah awak minta pulau terapung, lepas tu ada dinosaur, ada naga, Allah boleh hidupkan semua tu. Tapi dengan syarat lah, kena masuk syurga dahululah. Tak boleh minta mudah-mudah je minta macam tu. Mesti masuk syurga dulu. Nak masuk syurga, jadi masuk syurga awak semua kenalah jadi hamba Allah yang taat, solat, banyakkan membaca Quran, buat baik kepada ibu bapa, kepada keluarga, kepada orang lain. InsyaAllah Allah sayang awak, dimasukkan awak dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Siapa nak masuk syurga macam tu? Siapa nak masuk syurga? Cakap saya. Nah. Saya. Saya. Yang lain nak cakap ni, nak syurga ke? Angkat tangan. Saya nak masuk syurga. Angkat. Saya. Saya nak masuk syurga. Okey, ini sedapnya masuk syurga kan? Semua benda boleh minta. Okey, jom kita baca, kita terus fokus pada topik kita hari ini, iaitu pemulawan ke atas keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ni, Bani Hashim tu maksud dia apa? Bani Hashim tu maksud dia keluarga Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita ni nak sambut Maulid Nabi dah. Berapa hari lagi kita nak sambut Maulid Nabi? Jadi kena banyakkan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, banyakkan selawat. Sebab ni
Kita dah masuk bulan kelahiran Nabi, iaitu 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ingat tu ya murid-murid, kita ni dah masuk bulan kelahiran Nabi. Beberapa hari lagi nanti kita akan sambut birthday Nabi. Jadi semua kena semangat, kena baca selawat banyak-banyak kat atas Nabi. Bila kita berselawat kat Nabi, malaikat pun akan baca, Allah pun akan berselawat kat atas kita. Maknanya Allah ni, Allah sendiri akan berselawat kat atas kita, bukan Allah kita. Macam itulah maksudnya. Jadi kita kena banyakkan berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Jadi kita ni manusia ni, apalah kita ni nak dibandingkan dengan malaikat. Malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Kita apatah lagi, kita pun kena banyakkan berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca ramai. Allahumma salli ala. Ustaz. Ya. Kat syurga tu ada apa? Ada apa? Ada hantu. Bukan. Kat syurga tu ada apa? Kat syurga. Ada macam-macam. Macam-macam. Saya pernah aku kata tu. Kat syurga ada macam-macam. Saya pernah. Macam-macam ada kat syurga ni. Saya pernah baca buku kan. Lepas tu kan buku tu kita kena bayangkan macam mana syurga tu indah. Tak boleh nak bayangkan. Kita tak mampu nak bayangkan indahnya syurga. Kita tak mampu nak bayangkan indah syurga. Silap-silap kita boleh jadi gila, fikir sangat-sangat. Macam mana indahnya syurga, tak mampu nak fikir. Boleh takut jadi gila. Jadi awak semua jangan fikirkan sangat macam mana syurga tu, sebab tak masuk lagi. Awak tunggu je, awak banyakkan sahaja berdoa, berselawat, solat. InsyaAllah nanti awak akan tahulah macam mana indah syurga. Okey dah, kita terus kepada tajuk kita. Apakah maksud pemulauan? Siapa boleh beritahu Ustaz? Apa maksud dia pulau? Pulau pula. Apa dia maksud dia memulau? Apakah maksud memulaukan? Siapa boleh beritahu maksud dia? Alih Humaira boleh beritahu ke Ustaz? Tak tahu? Wasanaki, Haji Sensei, Akif. Boleh bagi tahu ke Ustaz apa maksud dia pemulauan tu? Maksud pemulauan ni maksud adalah kita menyisihkan kawan kita. Mana kita pulau dia, kita tak layan dia. Maksudnya itulah maksud dia, kita memulaukan kawan kita. Contohnya kawan kita tu minta tolong kita tak tolong dia. Maknanya kita pulau dia. Kawan kita nak bercakap dengan kita tapi kita tak layan dia. Maknanya kita ni memulaukan dia. Itulah maksud dia pemulauan ke atas keluarga Bani Hashim. Kita menyisihkan kawan kita, tak layan kawan kita, tak layan seseorang tu, kita biarkan dia sorang-sorang je, bersendiri. Mana kita memulaukan dia. Begitu juga bagaimana orang Arab Quraisy, orang Arab di Mekah memulau ke atas keluarga Nabi, keluarga Bani Hashim. Jahat tak jahat? Jahat kan? Dia menyisihkan keluarga Nabi. Bayangkan dia menyisihkan keluarga Nabi, dia tak layan Nabi. Mari kita baca. Siapa nak tolong baca? Ke biar Ustaz baca ni? Okey, biar Ustaz baca, tak ada orang nak baca, tak apa. Apabila orang kafir Quraisy melihat perkembangan agama Islam, mereka melakukan pemulauan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Pembesar Quraisy telah menulis sepucuk surat. Di dalam surat tersebut, mereka meminta penduduk Mekah agar memulaukan Bani Hashim dan Bani Muttalib dalam semua perkara. Semasa pemulauan, Abu Talib selaku ketua Bani Hashim telah menyuruh kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib supaya berundur dan keluar dari kota Mekah. Mereka berkumpul di suatu kampung yang terletak di kaki bukit yang dikenali dengan nama Syu'ib bin Abi Talib. Maknanya ceritanya macam ni, orang Arab Quraisy dia lihat orang Islam ni, agama Islam tengah berkembang dengan naiknya. Dia takut, dia tak mau agama Islam ni tersebar di Mekah. Jadi mereka melakukan pemulauan terhadap keluarga Nabi lah. Ada orang hantar surat
Rasul surat tu dia orang minta semua penduduk di kota Mekah supaya menyisihkan keluarga Bani Hashim dan juga Bani Muttalib dalam semua perkara. Okay, semua dengar sini, jangan fokus-fokus. Jadi mereka ni orang Arab, orang kafir Quraisy tak senang lah dengan Nabi. Tak senang dengan Nabi. Tengok Nabi ni semakin popular, tengok Nabi ni semakin, Islam ni semakin popular, Islam ni semakin berkembang. Jadi mereka takut. Mereka takut nanti kalau mereka jual berhala ni orang tak beli. Mereka takut bila orang jual patung ni, patung berhala lah, patung berhala yang mereka sembah tu, takut tak laku lah. Kan patung berhala tu kan dia orang beli. Dia orang buat sendiri, lepas tu dia orang sembah. Apalah patut. Dia sembah benda yang dia orang buat sendiri. Pelik kan? Dia takut macam tu. Dia takut nanti orang-orang Mekah ni tak nak beli dah patung berhala yang mereka sembah. Sebab banyak untung lah kan. Banyak untung dapat kalau jual patung-patung ni. Jadi mereka tak nak. Mereka kata semua penduduk Mekah, tolong sisihkan keluarga Nabi dengan keluarga Bani Muttalib. Tolong pulaukan mereka. Jangan buat perkara satu pun dengan mereka. Jangan berinteraksi, jangan berkomunikasi, jangan bercakap, jangan bergaul dengan mereka. Kesian keluarga Nabi. Mari tengok lagi. Semasa berlakunya permulawan, Abu Talib selaku ketua Bani Hashim telah menyuruh kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib supaya berundulah keluar dari Mekah. Jadi mereka ni jadi ketua je. Abu Talib lah. Jadi minta keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib keluarlah Mekah ni, keluar Mekah. Duduk kat kaki bukit je. Dengan nama Syed Abi Talib. Suara siapa tu yang bising? Boleh tutupkan mic. Someone. Sekarang ni siapa nak tolong baca? Tadi Ustaz dah baca dah. Sekarang siapa nak baca? Isi kandungan surat permulawan ke atas Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ustaz, saya nak baca. Okey, silakan awak. Silakan baca. Baca isi dia ni. Ustaz, saya nak baca nombor 2. Boleh. Okey, nombor 1. Sila baca. Menyekat bekalan makanan, minuman dan pakaian. Okey, bagus. Nombor 2, siapa nak tolong baca? Sila baca. Saya, Ustaz, saya. Okey, awak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh mengadakan urusan jual beli. Okey, bagus. Yang ketiga. Siapa tolong baca yang ketiga? Saya. Okey, disilakan. Okey, dipersilakan. Alah, taklah. Dia orang lain. Silakan. Baca nombor 3. Baik, siapa dia? Nak baca dia? Akil. Baca dah Akil. Ustaz, yang lain. Boleh silakan Menair. Okey, silakan baca awak. Awak baca. Saya. Okey, sila awak. 3. Tidak memberi pertolongan apabila diperlukan. Okey, terima kasih. Jadi ini adalah antara isi surat kandungan permulawan ke atas keluarga Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Yang pertama, jangan sesekali beri makan dan minum kepada keluarga Nabi berserta pakaian. Jangan bagi mereka ni. Yang kedua, tidak boleh berjual beli dengan keluarga Nabi. Tak boleh. Dan yang ketiga, jangan bagi pertolongan pun apabila mereka memerlukan pertolongan. Jadi masyarakat penduduk Mekah ni sama sekali tak akan bagi makanan, tak akan buat urusan jual beli, tak akan tolong apabila keluarga Nabi memerlukan pertolongan. Jadi mereka betul-betul menyisihkan keluarga Nabi. Ya Allah, sedihnya kan? Sedihnya. Awak tak pernah kena, mungkin awak tak terasa macam mana keluarga Nabi rasa. Tapi kalau orang yang pernah di pulau, orang yang pernah disisihkan, dia akan tahu macam mana sakitnya, periknya rasa di pulau oleh penduduk kampung sendiri. Orang tak layan kita kan. Kita minta makanan pun dia orang tak bagi. Kita nak beli makanan pun dia orang tak nak kasih. Kita minta pertolongan pun mereka tak layan. Itu rasa sedihnya. Sakitnya rasa hati ni. Kan? Bayangkan awak tengah sakit. Katakan demam. Tak ada orang pun nak tolong awak. Bayangkan macam tu. Begitulah keluarga Nabi diperlakukan oleh orang kafir Quraisy. Ya Allah, jahatnya ya Allah mereka. Kesian kepada keluarga Nabi.
Sangat besar ujian yang Nabi hadapi, Nabi tanggung. Dia lah tak boleh makan dan minum. Tolong pun dia tak kasih. Okey, ada 5 perjanjian. Ni baru 3 je. Dia ada 5 semua perjanjian. Okey, perjanjian yang keempat. Siapa nak baca? Perjanjian yang keempat. Mana Ustaz punya mouse? Okey, saya nak baca perjanjian yang keempat. Ni nak baca ke? Perjanjian yang keempat. Isi kandungan surat permulawan ke atas Bani Hashim dan Bani Muttalib yang keempat. Siapa nak baca? Afrini boleh baca? Was Anaki boleh baca? Baca nak baca. Okey, silakan baca nombor 4. Jangan menerima sebarang permintaan damai dari orang Islam. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, seterusnya nombor 5. Siapa nak tolong baca nombor 5? Nak. Okey, silakan awak. Adam Hakim. Okey, silakan Adam Hakim. Silakan Adam Hakim. Tidak boleh berkahwin dengan orang Islam dan orang yang bersimpati dengan mereka. Okey, terima kasih Adam Hakim. Okey, nombor 4. Jangan menerima sebarang permintaan damai dari orang Islam. Maksudnya, jangan kita berbaiklah. Maknanya mereka ni penduduk Mekah ni dilarang supaya berbaik-baik semula dengan orang Islam. Jangan berbaik, teruskan bermusuh. Begitu sekali bencinya mereka pada agama Islam ni. Nombor 5, mereka tidak boleh berkahwin dengan orang Islam dan orang yang bersimpati dengan mereka. Kahwin pun tak boleh, makanlah tak boleh, pakaian pun tak boleh. Kahwin pun tak nak kasih juga. Begitu kejam. Tak boleh. Kesian kepada keluarga Nabi kita. Tapi walaupun macam tu sekalipun, Allah tetap bersama dengan orang-orang Islam. Walaupun mereka cuba nak bunuh, Allah mesti akan tolong. Sebab Allah Maha Kuasa. Mereka ni tiada apa-apa nak dibandingkan dengan Allah. Allah lah yang bagi makanan, yang bagi rezeki, yang bagi kekayaan. Semua tu Allah yang punya, Allah yang bagi. Bila-bila masa je Allah boleh tarik dan Allah boleh bagi pada keluarga Nabi kita, keluarga Bani Hashim. Mereka ni Allah sahaja nak uji. Nak tengok sejauh mana, jahatnya, sejauh mana teguhnya hati orang-orang Islam. Dan juga Allah nak bagi pahala yang besar lah kepada orang-orang Islam yang bersabar dengan ujian tersebut. Manakala bagi orang-orang kafir, mereka tunggu sahaja akibat mereka di akhirat nanti. Nanti Allah akan bagi tahu, awak si fulan, kenapa buat macam ni? Kenapa awak buat jahat kepada Nabi? Begitu nanti Allah akan tanya di akhirat nanti. Mereka tak akan lepas di akhirat, mereka cuma lepas di dunia sahaja. Okey. Ustaz. Ya. Betul kan? Kalau kita walaupun dosa kita banyak, tapi kita sembah Islam lagi, semoga kita dekat hari kiamat nanti kita kena pukul dekat neraka, nanti kita akan tetap masuk syurga kan? Betul. Walaupun kita ni banyak dosa, banyak sangat dosa kita, tapi kita masih tetap Islam. Kita percaya pada Allah tu Tuhan kita. Kita last sekali memang kita akan masuk syurga insya-Allah, tapi awal-awal tu masuk neraka dululah. Nak bakar semua dosa-dosa yang telah dibuat. Nak ke masuk neraka ni? Jangan awak, walaupun macam tu sekalipun boleh masuk syurga, jangan senang-senang kita rasa biasa je. Sebab awak neraka ni, awak Ustaz cerita neraka ni sakit sangat-sangat Allah. Satu hari di neraka bersamaan dengan 300 tahun hidup di dunia. Maknanya panjanglah. Bayangkan satu hari di neraka 300 tahun di dunia. Kita hidup ni berapa tahun je? 40 tahun je, 60 tahun paling panjang lah kita. Itu pun paling panjang lah usia kita.
Sampai kat situ je. Tapi kat neraka, satu hari di neraka 300 tahun di dunia. Ya, macam itulah anggarannya. Ustaz, betul ke syaitan dengan Allah bukan musuh kan? Siapa bagi tahu tu syaitan dengan Allah bukan musuh? Ikram. Syaitan ni jahat ke baik? Tuhan cipta syaitan. Syaitan ni jahat ke baik? Syaitan ni jahat. Apa pula syaitan ni baik? Mestilah syaitan ni dia ingkar, dia derhaka kepada Allah, syaitan ni. Allah kata buat baik, tak nak buat baik, nak buat jahat juga. Mana dia ni? Kalau dulu dia kerja baik. Dulu okey, kisah ni kisah syaitan dan iblis ni. Okey, Ustaz cerita awak. Dulu kan? Ya. Allah perintahkan syaitan untuk hasut orang jadi baik, bukan jadi jahat. Sepatutnya syaitan ni syaitan. Mari. Ustaz, Sepatutnya ya. Ustaz, dulu syaitan baik-baik je kan? Syaitan ni jahat. Yang baik tu malaikat. Syaitan ni jahat. Tapi sebelum syaitan jadi jahat, dia dulu seorang yang kuat ibadah juga lah. Dia seorang yang selalu solat, selalu berzikir pada Allah. Tapi bila Allah ciptakan Nabi Adam, iblis ni jadi disombong. Dia kata, naklah aku nak sujud pada Nabi Adam. Sebab Nabi Adam ni dibuat daripada tanah, sedangkan iblis dibuat daripada api. Jadi iblis merasa iblis merasa dia ni mulia lagi daripada Nabi Adam. Jadi dia tak nak berkawan dengan Nabi Adam. Tak nak sujud pada Nabi Adam. Lepas tu lah iblis dia jadi jahat. Jadi kerja dia menghasut je manusia, masuk neraka. Itulah kisah sedikit sebanyak berkenaan dengan iblis. Okey dah, lagi topik tau awak. Kita belajar tajuk lain ni, tajuk bukan tajuk syaitan, tajuk Nabi kita disisihkan. Teruskan baca. Dapat baca. Dapat baca slide ni. Okey, persilakan awak. Silakan awak. Silakan Safi Aminah baca. Mana orang boleh tak untuk baca ramai-ramai? Baca ramai-ramai. Okey, baca ramai-ramai boleh juga. Silakan baca ramai-ramai. Kenapa macam mana orang tahu kisah syaitan dengan Allah dengan Nabi semua tu lah? Macam ni Nabi Muhammad lah yang Nabi Muhammad sendiri lah yang ceritakan awak. Dalam Quran pun ada, dalam Quran pun ada cerita. Boleh Mestilah Nabi Muhammad tahu sebab Allah yang bagi tahu kat Nabi kita. Ustaz, Nabi Muhammad boleh ke tahu apa yang diorang cakap semua tu? Nabi Muhammad boleh tengok syaitan, boleh tengok iblis. Boleh tengok jin lah. Jadi Nabi Muhammad tahu dia cakap apa. Kita tak boleh. Itu kelebihan Nabi kita. Okey, siapa nak terus baca yang Islam ni? Nak baca beramai pun tak apa, nak baca seorang pun tak apa. Saya. Okey, silakan baca. Okey, silakan semua baca. Saya. Semua baca. Surat tersebut digantung di ramai-ramai. 1, 2, 3 baca. berlaku pada tahun Surat tersebut digantung di abad daripada permulaan ini berlaku pada tahun dan Bani Muthalib mengalami tekanan perasaan dan permulaan ini orang Islam Bani Muthalib mengenalkan perasaan yang kurang mengenai yang sekarang dan Bani Muthalib dalam permulaan ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Terima kasih kepada semua yang telah baca tadi. Sallallahu Rabbuna. Ingat lagi tak selawat tu?
Ingat. Ingat. Ingat kalau Rabbuna Alan nuri mubin. Ada yang dah lupa ke? Ada yang lupa? Mustafa Sayyidil Mursalin. Okey, mari tengok. Ya. Ustaz. Ya. Awak dah hafal lah surah tu? Okey, bagus. Okey, mari kita tengok balik. Surat tersebut digantung di dinding Kaabah. Ini tarikh dia lah bila berlaku pada tahun ke-7 kerasulan. Jadi orang Islam, Bani Hashim dan juga keluarga Nabi mengalami tekanan perasaan dan kekurangan makanan yang sangat-sangat ketara. Jadi mereka ni melakukan pemulawan tersebut adalah untuk melemahkan semangat Bani Hashim dan juga Bani Muttalib dalam usaha mereka melakukan pembelaan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka nak pulau lah keluarga Nabi ni sebab keluarga Nabi ni backup Nabi. Keluarga Nabi ni support Nabi. Keluarga Nabi juga dia membela Nabi kita, melindungi Nabi kita. Jadi mereka tak suka keluarga Nabi, keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib jaga Nabi. Mereka tak suka. Dan akhirnya cuba teka bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Cuba teka macam mana. Allah hantarkan anai-anai. Kalau tengok anai-anai dia macam semut tapi dia makan kayu. Allah utuskan anak-anak pergi makan semua surat-surat yang surat-surat pemulawan terhadap keluarga Nabi. Jadi bila surat-surat tu dah tak ada kat Kaabah tu, kat dinding Kaabah, jadi tiba-tiba sahaja penduduk Mekah ni berbaik kembali dengan orang Islam. Dulu mereka berpulau Nabi sebab ada surat tu lah, surat arahan surat tersebut. Surat tu mengandungi arahan supaya buat pemulawan terhadap keluarga Nabi. Tapi tiba-tiba Allah hantarkan anak-anak pergi makan semua surat tu. Akhirnya surat tu semua tak ada dekat dinding Kaabah. Surat tersebut tak ada. Jadi akhirnya pemulawan tersebut dah tiada, dah tamat. Dah tak ada dah pemulawan tersebut. Jadi mereka pun hidup macam biasa. Tapi lama juga lawak 3 tahun kena pulau ni lama. Bukan sekejap buat lama. Ya Allah, macam ni sekali Allah ujikan orang-orang Islam. Sangatlah sedih, sangatlah sakit dan terbeban. Bukannya senang-senang je dia nak pulau. Sakit sangat-sangat. Mengalami tekanan perasaan dan juga kekurangan makanan tu awak. Macam mana nak makan hari-hari 3 tahun. Bayangkan tak ada makanan. Cuba bayangkan tak ada makanan selama 3 tahun. Ya. Dia nak habis. Apa? Siapa yang cakap tu? Dia cakap bila nak habis. Ya Allah. Nak habis kelas. Apa nak pinjam? Okey. Kelas memang dah habis. Ustaz nak bagi latihan. Okey. Boleh latihan tu. Okey, mari tengok. Ada hadiah untuk budak untuk murid tahun 2. Ini kereta Main lah. Okey, buka muka surat. Muka surat. Buka muka surat. Dah tak ada dah buka latihan. Okey, buka muka surat 26 dan juga 27. Sila buat latihan tersebut. Okey. Okey, buat latihan muka surat 26 dan 27. Kelas kita dah habis, dah lewat dah masa lebih. Okey, maaf. Okey, boleh baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Okey, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye.
lagi. Okey, baik keluar. Ustaz Asus dari mana? Bye, Ustaz. Terima kasih. Okey, sama-sama. Bukan aktiviti Ustaz. Buat latihan kos surat 26 dan 27. Hantar kat Telegram ya. Okey, bye. 26. 26 dan 27. Dah kalau dah buat, buat buku surat 28. 26, 27, 28. 8. Okey, boleh. Bye, Ustaz. Terima kasih. Bye, sama-sama.